Gemar tapi di subuh hari Banjalan sudah air pipih. SG Bank, legenda pemuzik istimewa. Menjelang sahaja Hari Raya, pasti kedengaran banyak lagu raya di corong-corong radio. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah tiada kedua ibu bapa, pasti merasa sedih dan hibah jika mendengar lagu Musafir di Aidilfitri nyanyian Allahyarham SG Bank. SG Bank atau nama sebenarnya Ja'far bin Siddiq merupakan seorang penyanyi yang tidak asing lagi dalam dunia seni suara tanah air. Walaupun zaman kemuncak popularitinya adalah dalam tahun-tahun 1960-an, tetapi dia masih dikenali malah diminati hingga ke hari ini. Beliau dilahirkan di Singapura pada tahun 1942. Menurutnya, nama Jibeng diberikan oleh neneknya sementara huruf S di pangkal nama adalah singkatan daripada nama bapaknya. Beliau sebenarnya dilahirkan dengan penglihatan yang normal. Bagaimanapun, ketika usianya 2 tahun, beliau telah diserang penyakit campak. Oleh kerana pada waktu itu zaman penduduk Jepun di mana sangat sukar untuk mendapatkan rawatan, penyakit campak tersebut telah merebak hingga ke mata, mengakibatkan beliau hilang penglihatan. Tiap-tiap manusia pasti ada kelebihan yang tersendiri. Begitu juga dengan SG Bank yang dikurniakan bakat dan kebolehan seni suara yang istimewa. Beliau telah menunjukkan bakat dan minat yang mendalam dalam dunia seni ini sejak kecil lagi. Bakatnya dalam bidang nyanyian ini dikesan oleh satu kumpulan muzik yang pada waktu itu sering mengadakan persembahan di majlis-majlis perkahwinan dan keramaian di Singapura. Disitulah bermulanya kerjaya nyanyian dalam hidupnya. Beliau yang memulakan kerjaya nyanyiannya ketika berusia 11 tahun. Ketika itu tidak janggal bersama ahli kumpulannya yang lebih dewasa. Walaupun ahli kumpulan muziknya sudah dewasa, beliau mampu menyesuaikan diri dengan baik. Malah nyanyiannya juga digemari oleh penonton yang mengikuti persembahan mereka. Bakatnya dalam dunia seni suara itu begitu terselah. Beliau tidak pernah belajar nyanyian secara formal. Malah, beliau mampu menghafal setiap lagu yang dibawanya dan lagu tersebut disampaikannya dengan penuh penghayatan. Mungkin kerana bakat seninya diwarisi oleh Allahyarhamah ibunya yang merupakan keturunan bangsawan serta hasil usaha kerasnya dalam bidang nyanyian ini. Dari tahun-tahun beliau melibatkan diri dalam dunia nyanyian di majlis-majlis perkahwinan dan keramaian. Pada suatu hari ketika itu, usianya telah mencecah 26 tahun, SG Bank telah didatangi seseorang dari syarikat rakaman. Lelaki berkenaan yang tertarik dengan alunan suara SG Bank telah menawarkan beliau peluang untuk merakamkan lagu ke Piring Hitam. Pada mulanya, beliau sukar untuk mempercayai tawaran tersebut dan merasakan bagaikan sebuah mimpi. Beliau tidak yakin dengan kemampuannya ketika itu serta bimbang kalau nanti album yang dihasilkan gagal mendapat sambutan. Namun, setelah diberi keyakinan dan kepercayaan penuh oleh syarikat rakaman, barulah dia bersetuju. Menurut SG Bank, peluang untuk merakamkan suara itu adalah peristiwa yang sesungguhnya paling bermakna dan paling menggembirakan dalam hidupnya. Rakaman lagu pertama hasil nyanyiannya berjudul Musafir Kelana. Pada ketika itu, irama muzik pop yeyeh sedang popular di Malaysia, Singapura dan Brunei. Irama ini menguasai dunia muzik
antara tahun 1965 hingga tahun 1971. Menurut SG Bank, irama pop Ye merupakan kesan pengaruh hebat kumpulan The Beatles dari England. Malah, istilah pop Ye diambil daripada judul lagu popular The Beatles, She Love You, Ye Ye Ye. Disebabkan ketika itu bermula kemuncaknya kegilaan terhadap irama pop Ye, maka banyak kumpulan muzik yang ditubuhkan cuba meniru The Beatles dari segi penampilan, corak dan gaya persembahan. Kumpulan gitar rancak atau kugiran ini biasanya mempersembahkan lagu yang berirama rancak walaupun yang bertemakan lagu sedih. Perkembangan kugiran itu telah mendorong banyak para pemain seni dan syarikat rakaman untuk mengeluarkan rakaman piring hitam dan penyanyi-penyanyi lain yang mencipta nama pada ketika itu seperti A. Ramli, Jeffrey Dean, Adnan Othman, J. Kamisah, Ahmad Jais, M. Osman, Husin Ismail, A. Halim dan L. Ramli. Pada tahun 1971, bermulalah kemerosotan irama pop Ye di Singapura. Sejak itu, pusat perkembangan muzik Melayu mula beralih dari Singapura ke Kuala Lumpur. SG Bank turut mengikuti perubahan itu dan tidak disangka album Musafir Kelana mendapat sambutan yang baik daripada peminat di sana. Kejayaan ini telah mendorong syarikat rakaman Surya Records untuk merakamkan lagu-lagu lain bersama SG Bank. Hasilnya, banyak lagu-lagu keluaran syarikat itu menjadi kesukaan pencinta muzik tanah air seperti lagu Inai di Jari, Asmara Dewi, Selamat Tinggal Pujaan, Setahun Kataku Beri, Si Cincin Emas, Musafir di Aidilfitri, Nasib Si Buta dan Ratapan Anak Yatim. Keunikan suara SG Bank yang mendayu-dayu membuatkan ramai orang terpukau apabila mendengarnya. Dengan berkacamata hitam, SG Bank tidak langsung merasa kekok atau malu untuk tampil menghiburkan peminatnya. Beliau bukan sahaja berbakat dalam bidang nyanyian ini, malah lagu-lagu nyanyiannya itu merupakan lagu ciptaannya sendiri dan beliau sendiri yang menulis lirik lagu tersebut. Dari hari ke hari, namanya terus gah di hati para peminatnya dan dia bersama kugiran Sri Arjuna, SG Bank menjadi seniman yang diminati ramai. Dari menjadi penyanyi di majlis-majlis perkahwinan kepada seorang bintang pujaan. Siapa yang tahu, lagu-lagu hasil ciptaannya ini mempunyai makna yang tersendiri dalam hidupnya. Misalnya lagu Selamat Tinggal Pujaan. Beliau menulis liriknya lagu tersebut sewaktu beliau kecewa dalam percubaan pertamanya untuk mendirikan rumah tangga. Waktu itu menurut SG Bank, ibunya telah berkenan kepada seorang gadis di kampungnya dan ingin dijadikan menantu. Namun, hasrat ibunya itu untuk menjodohkan beliau dengan gadis tersebut tidak diterima kerana gadis tersebut sudah mengikat tali pertunangan dengan orang lain dan bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Selain itu, antara lagu lain yang memberi makna besar dalam hidupnya adalah lagu Musafir di Aidilfitri. Menurutnya, lirik lagu tersebut ditulisnya dengan penuh penghayatan dan baris-baris lirik dalam lagu Musafir di Aidilfitri disifatkan oleh SG Bank sebagai kata-kata emas.
Bagi memperolehi lirik tersebut, beliau telah mengunjungi kawasan perkuburan dalam suasana yang sunyi sepi. Hasilnya, tercetuslah seni kata lagu ini. Lagu yang dirakamkan pada awal 70-an itu masih mendapat sambutan hingga ke hari ini. Malah, lagu ini boleh membuatkan pendengarnya menitiskan air mata, terutama bila ia diputarkan menjelang hari Lebaran. Ketika terkenal menjadi penyanyi pujaan ramai dahulu, beliau seringkali menerima pelbagai cenderahati dan penghargaan daripada para peminatnya. Walaupun beliau tidak boleh melihat, namun beliau sangat menghargai pemberian daripada mereka semua. Apa yang lebih mengharukannya ialah sambutan yang diterima daripada para peminat masih menggalakkan walaupun zaman popularitinya telah lama berlalu. Hal ini dapat dilihat sewaktu beberapa tahun lalu RTM telah mengadakan sebuah rancangan hiburan minggu ini yang dijayakan oleh artis-artis 60-an termasuk SG Bank. Rancangan tersebut mendapat sambutan yang amat baik dan sekaligus membuktikan dirinya masih lagi diingati ramai. Selain bergandingan dengan kumpulan kugirannya, SG Bank juga pernah bergandingan dengan legenda kumpulan nasyid tanah air iaitu kumpulan Raihan. Kumpulan Raihan telah merakamkan album secara duet dengan SG Bank menerusi lagu yang berjudul Taqwa Iman. Lagu tersebut merupakan lagu yang pernah dipopularkan oleh penyanyi Ahmad Jaiz. Bagi SG Bank, beliau telah lama bercita-cita untuk merakamkan lagu yang berbentuk dakwah. Beliau bersyukur kerana cita-cita itu akhirnya tercapai juga. Itulah tugas. Walaupun sudah mencecah usia 60-an, alunan suaranya tidak banyak berbeza ketika beliau muda dahulu dan beliau masih mampu menyanyi dengan baik. Beliau menafikan menggunakan sebarang ilmu untuk menjaga suaranya. Baginya, dia bersyukur kerana dalam usianya sekarang, beliau masih diberikan kekuatan, kudrat dan kemampuan untuk melontarkan suara. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang amat bermakna dalam hidupnya. Di usia emasnya, beliau menetap di Johor Bahru bersama keluarganya dengan sering menghabiskan masa dengan satu kumpulan muzik yang diberi nama Sri Arjuna II, dan dalam kumpulan tersebut, 2 orang anggotanya adalah golongan cacat penglihatan. Beliau menyimpan hasrat jika diberikan peluang satu hari nanti dapat merakamkan album bersama kumpulan muzik tersebut. SG Bank telah meninggal di usia 64 tahun di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru pada 7 Februari 2006 kerana masalah sesak nafas. Beliau sebelum itu dimasukkan ke Hospital Batu Pahat selepas mengadu sakit sekembalinya dari mengadakan persembahan pada satu majlis anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Seremban, Negeri Sembilan. Allahyarham yang menghidap lemah jantung dan kencing manis kemudiannya dihantar ke HSA untuk rawatan lanjut sebelum meninggal dunia pada waktu pagi. Bagi isterinya Mazna, menganggap sepanjang perkahwinan mereka selama 29 tahun, Allahyarham sememangnya dikenali sebagai seorang yang peramah dan suka bergurau. Pemergiannya agak mengejutkan kerana dia tidak menunjukkan sebarang tanda sakit kecuali kakinya yang bengkak bulan lepas, katanya. Menurutnya, Allahyarham memang cintakan dunia seni sewaktu hayatnya dan dia sering mengadakan kelas mengajar anak muda bermain muzik. Pemergian Allahyarham ke rahmatullah bukan sahaja dirasai oleh teman-teman rapatnya tetapi juga para peminatnya. Rakan seperjuangan Allahyarham, Datuk Rahman Hassan, berasa sedih dengan pemergian penyanyi buta itu yang dianggapnya sukar untuk dicari ganti. Bagi saya, tidak seramai penyanyi buta yang berbakat seperti Allahyarham yang mampu pergi jauh dalam bidang nyanyian. Cacat penglihatan tidak menghalang Allahyarham untuk memenuhi undangan menyanyi di merata-rata tempat.
Saya kenal Allahyarham sejak tahun 1965. Ketika itu kami sama-sama muda dan selalu mengadakan persembahan pentas. Konsert terbesar yang pernah kami sertai adalah konsert Himpunan 60-an yang diadakan di Stadium Negara, Kuala Lumpur pada tahun 1985. Katanya kepada utusan Malaysia. Malam Isnin lalu, para peminat berpeluang melihat kemunculan Allahyarham buat kali terakhir di TV1 menerusi program Oji dan Saleh. Program 1 jam dari pukul 10 hingga 11 malam yang diacarakan oleh Oji Ahmad Daud dan Saleh Yaakob itu mengundang Allahyarham sebagai tetamu jemputannya. Menurut Saleh Yaakob, dia tidak menyangka kemunculan Allahyarham melalui program televisyen yang diacarakannya itu adalah kali yang terakhir. Kami menjemput Allahyarham untuk muncul dalam segmen Dia Datang, di mana rakaman itu dibuat pada September tahun lalu. Dalam segmen itu, saya lihat Allahyarham cukup ceria sewaktu menyampaikan lagu popularnya yang berjudul Selamat Tinggal Pujaan. Selamat tinggal pujaan, selamat kau berbahagia, hidup di samping sedia, kasih baru yang kau puja. Saya tengok cara dan gaya Allahyarham menyanyi cukup semangat, seolah-olah hendak melepaskan geram. Allahyarham juga banyak bercerita tentang pengalaman pahit manisnya sejak terbabit dalam bidang nyanyian. Antaranya, Allahyarham menceritakan bapa komposer Ramli MS adalah orang yang banyak memberi perangsang kepadanya untuk menjadi penyanyi, ujar Saleh. Sementara itu, Ramli MS sewaktu dihubungi pula tidak menafikan bahawa Allahyarham memang amat rapat dengan bapaknya, Muhammad Saleh Said. Sewaktu tahun 1960-an, bapa saya selalu menyanyi bersama Allahyarham di pertunjukan pentas sekitar Johor Bahru dan Singapura. Malah, saya juga mengenali Allahyarham sejak kecil di mana hubungan kami amat rapat macam bapa dan anak. Walaupun sudah lama tidak jumpa, tetapi Allahyarham masih mengenali saya. Sejak dari kecil, saya suka tarik baju Allahyarham dari belakang. Itu adalah perbuatan yang sering saya lakukan kalau berjumpa dengannya. Oktober tahun lalu, saya bertemu Allahyarham untuk rakaman program Melodi Raya TV3 di Kuala Lumpur dan saya sekali lagi tarik bajunya dari belakang. Ternyata dia tetap tahu bahawa sayalah yang melakukannya walaupun dia tidak nampak. Kata Ramli mengimbau kenangannya bersama Allahyarham yang tidak dapat dilupakannya. Sepanjang bergelar penyanyi, Allahyarham pernah menghasilkan 25 album, termasuk album kompilasi. Kali terakhir Allahyarham mendapat peluang merakamkan lagu Taqwa dan Iman yang pernah dipopularkan oleh Ahmad Jaiz dan berduet bersama kumpulan Rayhan pada tahun 2003. Allahyarham pernah berlakon dalam filem Agogo 67 dan juga pernah merakamkan album atas inisiatif Allahyarham M. Sharif berjudul Masih Ada Yang Sayang Istimewa buat SG Bank pada tahun 1996. Sumbangan Allahyarham dalam bidang seni suara mendapat perhatian Persatuan Karyawan Malaysia Karyawan apabila persatuan itu menghulurkan pencen sebanyak 500 sebulan sepanjang hayat beliau sejak tahun lalu. Selain itu, Allahyarham juga pernah menerima sumbangan sebuah unit rumah pangsa bernilai RM65,000 daripada sebuah syarikat pemaju perumahan pada tahun 1997 selepas berpuluh tahun tinggal di rumah setinggan Kampung Dewata, Johor Bahru. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Mazna Siddiq, dan 5 orang anak iaitu Sa'diah, Osman, Rubiah, Normala dan Zaharuddin serta 7 cucu. Jenazah Allahyarham selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kebun Teh, Johor Bahru.
Kini, nama biduan SG Bank telah tersenarai dalam barisan seniman yang mencipta legenda seni suara tanah air. SG Bank telah membuktikan betapa kecacatan bukan penghalang untuk berjaya dalam bidang yang diimpikan. Kejayaan SG Bank telah menjadi bukti bahawa golongan cacat penglihatan yang terlibat dalam bidang muzik mampu pergi lebih jauh dan bukan sekadar menjadi pemuzik jalanan. Semoga roh Allahyarham Ja'far bin Siddiq ditempatkan kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Sudah semestinya orang